Wa thabata madhu akthara min sahabiyyin lahu ka Hassan bin Thabit wal Abbas wa ghairihima war Rasul lam yunkir dhalika bal istahsanah. Baik, kata pengarang, apakah ataupun terangkan, jelaskan hukum mengucap pujian buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya, pengucapan pujian buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibolehkan dengan ijma'. Allah Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, maknanya dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berperilaku yang agung, yakni yang mempunyai akhlak yang agung. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'azzaruhu wa nasaruh, iaitu para sahabat mereka memuji dan membela, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan azzaruh membawa makna memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan seperti berikut mafhumnya. Sesungguhnya sebahagian wanita ada memuji Nabi alaihi salam di hadapan baginda sendiri dengan kata-kata, oh betapa mulianya Muhammad sebagai seorang jiran. Telah sabit bahawa sangat ramai sahabat Nabi memuji baginda seperti Hasan ibn Thabit, Al-Abbas dan selain mereka, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengingkari perkara tersebut. Bahkan baginda menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semalam kita dah sambut ataupun buat sambutan Maulidur Rasul di kompleks Uswah, yang mana pada hari semalam kita telah pun menjelaskan serba sedikit tentang keharusan dan kepentingan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sesi semalam kita jelaskan serba ringkas tentang hukum seseorang dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum menyambut Maulidur Rasul, dan ia saling berkaitan juga dengan apa yang telah kita sebutkan tadi, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh para sahabat dan dipuji oleh ulama salaf dan dipuji oleh para ulama muslimin dan juga para awam di kalangan muslimin. Kerana apa? Hukum memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harus, bahkan sunat untuk kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang selayaknya untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ataupun berkaitan dengan pujian kepada Nabi ini, kita boleh lihat kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana dalam kitab tersebut telah banyak dinukilkan hadis-hadis berkaitan dengan para sahabat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah seperti pujian para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba bulan mengambang, maka mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka melihat bulan tersebut, lalu mereka mengatakan bahawasanya aku dapati bahawasanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih cantik daripada bulan yang mengambang. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang ada kelompok-kelompok yang mereka sensitif ataupun mereka rasa tidak senang apabila sesuatu kelompok daripada umat Islam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang selayaknya untuk baginda. Maka mereka akan mula mendatangkan tashkik dan juga tashwish, dia mendatangkan syak, mendatangkan was-was di dalam hati umat Islam supaya jangan memuji Nabi, kerana nanti kelak akan menjadi seperti pengikut Isa alaihi salam, yang mana pengikut Isa itu mereka memuji Isa sehingga sampai kepada tahap ketuhanan kata mereka. Maka kita katakan kepada mereka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam ayat yang telah dinukilkan tadi bahawasanya
Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah salah satu yang dipanggil sebagai dalil bahawasanya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Rasulnya, maka sudah tentu itu isyarat bahawasanya Rasulullah SAW ini boleh untuk kita memujinya. Apabila Allah Ta'ala memuji, maka sudah tentulah hamba Allah Ta'ala itu terlebih-lebih lagi disyariatkan untuk memuji Rasulullah SAW. Maka perlu kita fahami di sini tentang masalah memuji, dia ada dua. Yang pertama, kita memuji sesuai dengan martabat ataupun kedudukan dan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang memuji baginda sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan martabat baginda dan sesuai dengan kedudukan dan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak menjadikan kita ini dikira sebagai orang yang ekstrim memuji Rasulullah. Kita tidak dikira sebagai orang yang mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya semata-mata kita memuji Rasulullah dengan pujian yang selayaknya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pujian yang kedua ialah pujian yang datang daripada kelompok-kelompok yang ekstrim. Sebab tu kita melihat kelompok ekstrim ni dia ada dalam pelbagai bentuk. Kelompok ekstrim dia ada dalam pelbagai bentuk. Ada kelompok ekstrim yang dia ekstrim daripada sudut berlebih-lebihan sehingga tidak menjadi kelompok yang wasatiyah. Berlebih-lebihan ni maksudnya terlalu melampaui batas dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ekstrim. Ada kelompok ni. Ada wujud kelompok ni yang mana mereka mendakwa mereka cintakan Rasulullah namun tidak berselari dan tidak bertepatan dengan syarak. Sebagai contoh, ada kelompok yang mana bukan semua akan tetapi sebahagian daripada kelompok ini yang terletak di kawasan India dan Pakistan. Nama kelompok ini kalau dalam bahasa Arab dipanggil Brelwiyah. Brelwiyah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia tulis Brelvi. Ini kelompok Brelvi. Brelviyah ini dia adalah part of kita panggil dia bukan mazhab juga, dia satu kelompok lah, satu cabang yang mana kalau kita lihat di bahagian India ni kita ada School of Deobandi. School of Deobandi. Dan kita ada di bahagian India ini School of Brelvi. School of Deobandi, School of Brelvi. Kemudian kita juga ada di kawasan India School of Jama'at Tabligh. School of Jama'at Tabligh, Jemaah Tabligh kan. Dan di sana juga ada kelompok-kelompok yang kecil yang sebahagian daripada mereka itu di bahagian dia, sebab India ni besar, jadi ada bahagian-bahagian yang mereka sama macam Malaysia yang beramal dengan mazhab Syafi'i. Adapun sebahagian besar daripada India dan Pakistan itu kebanyakan mereka beramal dengan mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi tu ada pecahan dia, ada Deobandi, ada Brelvi, ada Jemaah Tabligh dan sebagainya. Maka kelompok yang dinamakan sebagai Brelvi ni tadi ada sebahagian daripada mereka disebut oleh para ulama sebahagian kerana fudala'uhum, kata ulama, fudala'uhum laisu hakadha, dia punya tokoh-tokoh besar dia awal-awal dahulu tidak berpegang ataupun tidak berpandangan sebagaimana apa yang mereka pegang. Kelompok Brelvi ni mereka ada apa yang dipanggil pegangan, pegangan mereka, yang mana pegangan mereka ini ialah berkisar mengenai ekstrimnya mereka dalam mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya mereka mensifatkan
Nabi itu alimul ghaib. Mereka kata Nabi itu alimul ghaib. Nabi itu mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Maka kita umat Islam, kalau kita melihat kepada kitab-kitab ataupun matan-matan akidah, yang paling ringkas seperti akidah mursyidah, disebut alimul ghaibi wasyahadah, yang mana Allah Ta'ala itu di antara sifatnya ialah dia mempunyai ilmu pengetahuan tentang perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Maka sifat alimul ghaibi wasyahadah ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sifat Nabi. Kerana Nabi adalah manusia, yang mana kita dah jelaskan semalam sesuai dengan firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Maknanya Nabi itu dia bersifat dengan sifat basyariyah. Nabi itu basyar, dia bukan Tuhan. Jadi Nabi itu apabila kita nisbahkan ianya adalah basyar, maka Nabi SAW baginda bersifat dengan sifat kemanusiaan. Iaitu apa di antara ciri kemanusiaan ini? Iaitu Nabi SAW hanya mempunyai ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda sesuai dengan kedudukan baginda sebagai manusia. Bukannya mempunyai ilmu seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, manakala Nabi adalah manusia. Sekejap Baik, maka apabila mereka mensifatkan Nabi itu alimul ghaibi wasyahadah, Nabi mengetahui perkara yang ghaib. Mereka kata Nabi alimul ghaib, bukan syahadah. Syahadah tu tak ada. Alimul ghaib. Apabila mereka mengatakan bahawasanya Nabi mengetahui perkara yang ghaib, maka mereka telah mensifatkan Nabi dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sifat alimul ghaib, sifat mengetahui perkara ghaib. Dan kita umat Islam, kita tahu bahawasanya Nabi, apabila Nabi membicarakan perkara-perkara yang ghaib, apabila Nabi membicarakan perkara yang ghaib, maka sudah tentu ia bukan daripada sifat Nabi sendiri yang mengetahui perkara yang ghaib. Itu kita kena faham sungguh-sungguh. Nabi kalau dia tahu perkara yang ghaib, itu bererti dia tahu dengan wahyu daripada Allah. Bukan kerana dia tahu atas sifat dia sendiri yang mengetahui perkara tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengetahui perkara ghaib dengan sifat ilmunya yang azali. Maknanya memang Allah Ta'ala telah sedia tahu perkara tersebut. Adapun Nabi SAW diberikan sedikit pengetahuan tentang perkara-perkara yang ghaib, dan itu tidak menjadikan Nabi bersifat dengan sifat alimul ghaib. Sebagai contoh, kita kata di antara perkara yang ulama sebut untuk menghujah ataupun membungkam golongan yang ekstrim ini, maka para ulama kata jika atau sekiranya Nabi tahu perkara yang ghaib, sudah tentu Nabi tidak akan pergi berperang di perang Uhud. Jika Nabi tahu perkara yang ghaib, sudah tentu Nabi SAW tidak akan menghantar beberapa orang sahabat untuk pergi mengajarkan ilmu agama di suatu tempat, lalu di pertengahan jalan mereka dibunuh. Pihak yang minta Nabi hantar sahabat untuk mengajarkan agama, pihak tu juga yang membunuh, dia khianat. Dia bunuh sahabat ni di pertengahan jalan, dan Nabi berasa sangat sedih. Kalaulah Nabi tahu perkara ghaib, kenapa Nabi hantar juga? Jika Nabi tahu dan Nabi hantar juga, tidakkah itu bererti bahawasanya Nabi itu seorang yang zalim kerana dah tahu perkara yang buruk akan berlaku, kemudian hantar juga? Kalaulah Nabi tahu perkara yang ghaib, sudah tentu Nabi SAW tidak perlu kepada menunggu wahyu apabila berlaku peristiwa Sayyidatuna Aisyah difitnah oleh golongan munafik. Maka Nabi SAW adalah seorang manusia yang tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib, kerana Nabi adalah manusia.
Maka golongan Beralwiyah ni lagi, dia ada satu lagi, dia punya asas kepada pegangan mereka ialah hadir nazir. Nabi ni sentiasa hadir bersama-sama dengan kita. Sentiasa hadir, sentiasa memerhatikan kita, nazir. Dan kenyataan ini juga bercanggah dengan akidah umat Islam. Yang tahu mengenai keadaan, hal ehwal manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa memerhatikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah Allah. Nabi SAW tidak bersifat dengan al-ihatatu bil ilm. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala berfirman bahawasanya dia ilmunya itu sentiasa mengetahui di mana sahaja kalian berada. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi pengetahuan tentang setiap sesuatu. Maka hanya Allah Taala sahaja yang mengetahui hal ehwal keadaan makhluk. Adapun Nabi SAW tidak diberikan perkara yang mereka sebut. Kerana ada sebahagiannya mereka cuba berhujah bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi perkara tersebut kepada Nabi SAW. Tanpa memikirkan alasan ataupun hujah mereka itu menjadikan mereka telah menjadikan syirik pada sifat Allah. Kerana apabila kita belajar ilmu akidah dan kita faham tentang makna syirik, kalau kita belajar tauhid, dia ada tauhid zat, tauhid af'al, tauhid sifat dan tauhid asma. Ada sebahagiannya bahagikan 3 saja, tauhid zat, tauhid fa'al dan tauhid sifat. Kerana asma itu adalah sifat Allah. Semua asma Allah adalah sifat Allah. Tapi sebahagiannya kata tauhid sifat dan tauhid asma. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut tauhid zat, tauhid af'al dan tauhid sifat, bererti lawannya itu jadi syirik. Syirikkan Allah pada zat, syirikkan Allah pada sifat dan syirikkan Allah pada af'al. Maka jika seseorang mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi sifatnya, iaitu sifat mengetahui perkara yang ghaib, apa maknanya? Bererti Allah Ta'ala telah menjadikan salah seorang daripada hambanya bersekutu pada sifat ilmunya. Ini yang bahaya. Kalau seorang dia mendakwa, nampak macam okey, Allah Ta'ala yang berikan. Dia bukan sifat asal Nabi, kata mereka, sebahagian mereka lah. Kata bukan sifat asal Nabi, tapi Allah Ta'ala yang kurniakan kepada Nabi pengetahuan itu sehingga Nabi tahu semua perkara yang ghaib, kata mereka. Maka di sini sekiranya mereka mendakwa demikian, bahawasanya Allah Ta'ala memberi pengetahuan tentang perkara ghaib kepada Nabi sebagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perkara ghaib, maka itu bererti Nabi SAW bersifat dengan sifat Allah, lalu jadilah Nabi itu menjadi sekutu bagi Allah pada sifat ilm, pada sifat mengetahui, dan ini sudah tentu ternafi bagi hak Allah, Maka jelaslah Nabi SAW itu bukan mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Adapun sebahagian perkara-perkara yang ghaib yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW, maka perkara tersebut tidak lain tidak bukan adalah dalam bentuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala khabarkan kepada baginda. Sebagai contoh, Nabi mengetahui tentang kewafatan Raja Najasyi yang Islam pada zaman Nabi SAW, maka Allah Ta'ala khabarkan kepada baginda SAW. Dan Nabi SAW warid dalam satu hadis, tentang hadis inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu. Dalam hadis tu Nabi SAW menyebut bahawasanya amalan kita ini setiap hari dibentangkan.
Setiap hari amalan kita ni dibentangkan kepada Nabi secara jumlatan. Secara jumlatan, bukan secara detail. Hari ni Ashran buat begini. Hari ni Ahmad buat begini. Hari ni Saif buat begini, Zaid buat begini. Tak ada. Dibentangkan secara jumlatan. Jumlatan tu maknanya secara ukal, secara general. Bila secara jumlatan ni maknanya dilihat kepada majoriti amalan umat Nabi Muhammad. Jika banyak baik pada hari tersebut, amalan umat Nabi Muhammad yang Muslim ini, maka Nabi akan memuji Allah. Alhamdulillah. Tapi sekiranya dibentangkan amalan pada hari itu, amalan umat Nabi Muhammad ini banyak yang buruknya, maka Nabi akan istighfar kepada Allah bagi pihak umatnya. Maka amalan ini dibentang, bukan bererti Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib, dan bukan bererti Nabi mengetahui semua hal ehwal berkaitan dengan umatnya, kerana Nabi sentiasa hadir dan memerhatikan umatnya. Tidak, tetapi dibentangkan setiap hari kepada Nabi secara jumlatan. Itu adalah tentang satu kelompok yang ekstrim dalam mendakwa mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu kelompok yang mereka muncul kembali pada akhir zaman ni, kelompok mutasawwifah yang berpegang dengan keyakinan Nur Muhammad yang ekstrim. Kita dah jelaskan tentang isu Nur Muhammad, dan kita telah nukilkan pandangan ulama-ulama yang besar, yang mu'tabar, yang mempunyai rutbah kedudukan yang tinggi di dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka isu Nur Muhammad ini, seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menjelaskan tentang sumber hadis Nur Muhammad ini, dan hadis Nur Muhammad ini dihukumkan sebagai maudhu' oleh Imam As-Suyuti, dan tidak ada sumber hadis ini daripada sumber yang sahih, hanyalah sekadar diambil daripada Musannaf Abdul Razzaq, yang mana dinukilkan hadis tentang Nur Muhammad ni daripada Musannaf Abdul Razzaq. Dan keyakinan Nur Muhammad ini dia ada level-level dia. Ada yang semata-mata dia berpegang bahawasanya makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan Nur Muhammad, mulia. Tapi ada keyakinan di kalangan kelompok mutasawwifah ni yang ekstrim, sehingga mereka mengatakan Nur Muhammad inilah hakikat Allah. Ini kelompok yang ekstrim. Sehingga mereka bawa kepada keyakinan bahawasanya Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Yang ni ekstrim juga. Walaupun mereka mendakwa ini kerana kami muliakan Nabi Muhammad dan sebagainya, maka hakikat Allah itu adalah Muhammad, hakikat Muhammad itu adalah Allah. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb, Alamin adalah selain daripada Allah. Kullu ma siwallah. Mana mungkin orang yang mengaji Tauhid, dia mengaji akidah Asy'ariyah, dia mengaji akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kemudian dia dalam akidah, dia pegang Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluknya. Kemudian dalam syahadah dia mengakui Allah Ta'ala itu Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu dalam akidah. Tapi dalam tasawuf lain. Dalam tasawuf tak boleh. Tasawuf Nabi Muhammad ni adalah hakikat Tuhan. Nabi Muhammad ni adalah essence kepada setiap kejadian. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan setiap perkara yang hidup ini adalah dari air. Air adalah sumber setiap sesuatu. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Air adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelompok yang ekstrim terhadap pendapat ataupun pegangan tentang Nur Muhammad ini, akhirnya atas alasan tasawuf dan atas alasan golongan peringkat tinggi je yang faham, mereka membawa akidah yang berbeza pada funun ilmu yang berbeza. Makna kata, kalau dalam akidah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, Allah adalah Tuhan. Tapi dalam tasawuf, Allah dengan Muhammad itu adalah sama. Ini adalah suatu perkara yang melampaui batas.
Melampaui batas kerana menisbahkan Nabi adalah Allah, Allah adalah Nabi, wal'iyadu billahi ta'ala. Wal'iyadu billah. Tak ada dalil daripada Al-Quran maupun daripada As-Sunnah daripada sumber yang qat'i mengatakan perkara demikian. Sedang Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu Esa Tunggal. Dia bukan Muhammad. Muhammad bukan dia. Tapi ada orang yang ekstrim, dia kata Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad tu maknanya huwa Muhammad. Muhammad itulah Allah yang ahad. Wal'iyadu billah. Ketahuilah bahawasanya sekiranya orang ini berjubah, berserban, masyhur dan sebagainya, itu bukan dalil kebenaran akidah. Dalil kebenaran akidah, dalil kebenaran iman kita adalah apabila menepati Al-Quran dan menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan kelompok yang terlalu ekstrim, yang melampau dalam mencintai Rasulullah sehingga menisbahkan ketuhanan kepada Rasulullah. Seperti golongan Syiah suatu ketika, golongan Syiah mereka melampaui batas dalam mencintai Ali sehingga mempertuhankan Ali. Ada kelompok Syiah yang dia melampaui batas dalam mencintai Ali sehingga mempertuhankan Ali. Lalu Ali bakar mereka. Ini hadis yang sahih, peristiwa Ali bakar kelompok yang mentuhankan mereka. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan bahawasanya sekiranya perkara ini berlaku, nescaya aku tidak akan melakukan apa yang dibuat oleh Ali. Kerana pada ketika itu Sayyidina Ali dia tidak mendengar satu hadis Nabi bahawasanya janganlah diazabkan makhluk Allah Ta'ala dengan cara membakar dengan menggunakan api. Tapi setelah daripada itu Sayyidina Ali tahu, maka Sayyidina Ali tidak melakukan perkara demikian. Kerana waktu itu ijtihad Sayyidina Ali kerana tidak mendengar nas ataupun mengetahui hadis Nabi SAW tentang larangan membakar makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita cintakan Nabi, kita memuji Rasulullah SAW sesuai dengan syarak. Kita sebut bahawasanya Nabi SAW itu adalah penghulu sekalian para anbiya. Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Nabi Muhammad itu adalah se-handsome ciptaan Allah, secantik-cantik ciptaan Allah. Nabi Muhammad itu adalah sewangi-wangi makhluk Allah, sesempurna makhluk Allah. Tetapi kita tidak menisbahkan sifat ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu lagi kelompok ekstrim. Ada satu lagi kelompok ekstrim, yang mana kelompok ekstrim ni pula mereka mengatakan bahawasanya jangan puji Nabi. Ekstrim juga. Kalau puji Nabi nanti sama macam golongan Kristian yang memuji Nabi Isa sehingga bawa kepada ketuhanan. Maka kedua-dua kelompok mereka tidak memahami akidah yang wasatiyah, akidah yang pertengahan. Yang itu akidah yang moderate, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita ni sebagai umat yang wasatiyah, umat yang berpegang dengan konsep wasatiyah. Maka kita bukan umat yang ekstrim dalam segala sudut, tetapi kita adalah umat yang wasatiyah. Apa yang hak kita katakan hak, apa yang batil kita katakan batil. Kita bukan orang yang bermuka-muka dalam masalah keagamaan contohnya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita umat yang terbaik, umat yang wasatiyah, yang tidak ekstrim, yang tidak melampau, yang sentiasa moderate dalam mencintai Muhammad, dalam isu-isu akidah kita moderate, dan kita tidak ekstrim sehingga kan menjadi sebahagian kelompok yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan Muslim yang lain, dan kita juga tidak menjadi kelompok yang ekstrim yang bermudah-mudahan dalam menghukum sehingga kan perkara yang batil pun dikatakan tidak batil. Contohnya jika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang memang jelas kesesatan mereka dan kekufuran mereka, lalu mereka katakan itu tidak kufur lagi, itu belum sesat lagi. Itu kedua-duanya adalah kelompok yang
ekstrim. Cuma ekstrim ni kita kalau dalam perbahasan ilmu akidah Islam, ekstrim ni bukan dipandang daripada sudut melampaui ke atas, tetapi dipandang juga daripada sudut melampaui ke bawah. Contoh kalau dalam masalah fiqh, contohnya dalam masalah wanita, contohnya, wanita tak boleh memandu, wanita kena tutup semua, muka-muka apa semua tutup, hitam semua sampai kaki, wanita tak boleh keluar rumah langsung, wanita tak boleh masuk universiti, tak boleh belajar di sekolah dan sebagainya. Itu ekstrim lah. Kita tak, kita wasatiyah. Wanita Allah Ta'ala telah berikan hak-hak mereka. Sedangkan Nabi SAW memuji wanita Ansar yang suka mempelajari ilmu, yang tidak malu bertanya. Maka ini dalil bahawasanya wanita dibenarkan untuk belajar ke universiti hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Dan wanita juga dibenarkan untuk keluar rumah atau beberapa urusan, dan dibenarkan untuk musafir dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan wanita tidak dilarang daripada memandu kereta. Wanita tidak dilarang untuk melakukan muamalah, jual beli dan sebagainya. Tetapi kita jangan jadi kelompok yang ekstrim satu lagi, yang feminisme punya kelompok, yang mana semua wanita mereka ada hak, mereka nak buka tudung ke, mereka nak buka aurat ke, mereka nak topless ke, mereka nak buat apa, nak LGBT ke, nak apa ke, buatlah. Human right. Itu ekstrim juga. Tapi ekstrim ke bawah, yang tu ekstrim ke atas. Kita moderate pertengahan. Kita sentiasa apa-apa amalan, apa-apa akidah kita, apa-apa ibadah kita, kita berada atas jalan pertengahan yang dipandu. Maksudnya apa-apa saja pun kita ada panduan daripada syarak. Jangan kita buat hukum ikut kepala kita sendiri, dan jangan juga kita menentukan sesuatu perkara berdasarkan kepada pemahaman akal kita sendiri, kerana agama itu bukan ikut akal. Kalau agama itu akal, teruklah kita. Akal ni hanya sebagai pengesah sahaja. Kalau agama ikut akal, maka kata Sayyidina Ali, sudah tentu khuf itu disapu di bawah, bukan di atas. Kerana khuf itu dipakai tapaknya yang memijak tanah. Tapi Nabi SAW sapu khuf di atas, bukan di bawah. Kerana apa? Kerana agama itu bukan diambil daripada akal. Kalau kita ikut akal, logiknya, khuf ni kotor, sapu belah bawah, kenapa sapu belah atas? Tapi kita tidak menjadi kelompok yang mempertikaikan hukum hakam. Dah kalau Nabi kata bahawasanya khuf itu disapu di atas, maka kita sapulah di atas. Kerana syarak itu diambil daripada wahyu. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Agama ni mudah, tetapi jangan mudahkan agama. Kemudian disebut di dalam kitab ini yang kita sedang bacakan ini, kitab Aqidatul Muslimin, Allah Ta'ala berfirman, wa azzaruhu wa nasaruh. Azzaruh ay madahuh, iaitu maknanya madahuh, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang betapa para sahabat Nabi SAW memuji Nabi, dan mereka membantu Nabi. Maka perkataan azzaruh membawa makna memuji dan mengagungkan Rasulullah SAW. Dan ada hadis yang diriwayatkan bahawasanya dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahawasanya Nabi SAW dipuji oleh wanita pada zamannya. Kerana Nabi SAW mempunyai akhlak yang mulia, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sebahagian wanita pada zaman Nabi SAW, apabila mereka memuji, apabila mereka berjumpa dengan Nabi, lalu mereka memuji Nabi SAW di hadapan Nabi, jelas di hadapan Nabi, mereka berkata, ya habbadha Muhammadun min jar, iaitu mereka kata, betapa mulianya Nabi Muhammad ini sebagai seorang jiran. Kerana semua orang tahu akhlak Nabi SAW ini terhadap jiran sangatlah baik. Kerana Nabi dalam satu hadis yang lain, Nabi bersabda yang mafhumnya, tidaklah aku diwasiatkan oleh Jibril tentang jiran sehingga aku menyangka bahawasanya jiran akan mewarisi harta. Ini mewarisi harta tinggalan seseorang. Kerana betapa besarnya hak jiran dengan kita, maka diwasiatkan ataupun dipesan oleh Jibril supaya sentiasa menjaga hak jiran. Maka kita ni muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Jika kita dapat jiran yang baik, itu adalah nikmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diri kita juga kena contoh Nabi supaya kita menjadi jiran yang baik bagi jiran-jiran kita. Jangan kita mengharapkan jiran lain buat baik dengan kita tapi kita tak buat baik dengan jiran. Dia vice versa lah. Maksud kat sini ialah jiran kena buat baik dengan kita, kita juga kena buat baik dengan jiran. Itu adalah di antara akhlak-akhlak Nabi SAW. Maka telah sabit bahawasanya sangat ramai sahabat yang memuji Nabi, memuji baginda SAW seperti Hasan ibn Thabit, Al-Abbas, bapa saudara Nabi SAW, dan selain mereka yang mereka tidak segan dan silu memuji Rasulullah SAW. Dan apabila mereka memuji Rasulullah di hadapan Nabi, Nabi tidak sama sekali mengingkari pujian tersebut. Bahkan Nabi menganggapnya sebagai satu perbuatan yang baik. Di sini muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila kita cerita puji memuji ni, maka kita cerita kat sini dia punya qaid dia adalah puji Nabi. Cerita kita sekarang ni adalah puji Nabi SAW, bukan puji orang lain. Bukan puji orang lain. Dalam Islam adalah sangat tidak digalakkan untuk seorang Muslim memuji Muslim yang lain di hadapannya. Kerana memuji Muslim yang lain di hadapannya itu, ini bukan Rasulullah. Rasulullah ni dia sebaik-baik insan. Hati Rasulullah ni suci, hati Rasulullah ni murni. 2 kali dibelah, dibasuh dengan air zam-zam, diisi dengan iman dan hikmah. Itu hati Nabi SAW. Tapi hati kita ni, hati orang yang beriman ni, kita bila kita berhadapan dengan pujian, dia maknanya yang memuji dengan yang dipuji. Dalam syariat kita, hendaklah kita jangan memuji di hadapan seseorang. Okey. Tidak digalakkan. Kerana apa? Kerana pujian akan membinasakan seseorang. Kalau dipuji amalannya, maka amalannya tadi boleh jadi daripada ikhlas akan bertukar menjadi amalan yang dilakukan kerana riak. Kerana manusia ni memang jiwa dia mengharap pujian. Itu memang asal daripada nafsu kita yang ammarah bisu. Nafsu yang ammarah bisu ni dia memang suka pujian supaya dia dapat riak, supaya dia rasa ujub, dia rasa bangga diri dia. Orang yang mukmin yang dia belajar tasawuf, maka hendaklah dia mengelak daripada memuji orang lain dan dia mengelak daripada berharap pujian orang lain. Kerana pujian itu membinasakan. Apalagi kalau pujian tentang amalan. Amalan kita ni, kadang kita rasa Masya Allah, amalan kita ni dah cukup baik dah. Tapi hakikatnya amalan kita ni diselang-seli dengan riak, diselang-seli dengan ujub, diselang-seli dengan perkara-perkara yang mazmumah wal'iyadzubillah. Maka amalan kita ni kelak hanya menjadi debu yang berterbangan, yang sia-sia, tidak memberi manfaat apa-apa kepada kita di hari akhirat. Maka kurangkan pujian. Kalau boleh tak payah puji. Kerana kaedah dia kalau nak puji juga, maka puji di belakang. Puji di belakang, bukan puji di hadapan. Mana puji di belakang ni ialah contohnya A nak puji B, tapi dia tak kata depan B, dia kata dekat C. Dia kata dekat C, B tu baik betul lah. Dia tu kan. Dia tu pandai betul lah. Tak apa. Tapi jangan dipuji kat depan B. Oh B, kau ni pandai betul. Aku tak pernah jumpa orang pandai pada engkau. Bahaya kerana itu akan menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat yang mazmumah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dipuji, orang mukmin ni jika dipuji di hadapan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan nikmat, maka pujian itu boleh jadi pujian yang membinasakan kerana pujian yang diselangi dengan ain. Maknanya dia berselari dengan ain. Bila dia puji tu dengan ain, tanpa dia mengucapkan hamdalah, tanpa dia mengucapkan pujian kepada Allah dan tanpa dia ucapkan Masya Allah. Maka nikmat ni, maka nikmat ni bila dipuji, dia akan
jika tanpa hamdalah, maka dia akan terbit daripada situ apa yang disebut sebagai ain. Kita pernah jelaskan sebelumnya masalah ain. Jadi bila dipuji dengan pandangan yang hasad, contohnya orang tu dapat kereta baru contohnya kan. Baru ambil kereta baru, apa nama, Toyota Yaris ke kan, BMW ke, tak kisahlah kereta apa-apa cantik kereta kan. Pro 2 Alza baru ke. Bila kawan dia pakai, "Ui, cantiknya kereta kau." Contoh dia gitu kan. Bila puji cantik tu dengan hasad. Maka dengan hasad dia jadi ain. Maka ain ni Nabi kata al-ainu haqqun. Al-ainu haqqun. Ain ni benar. Benar-benar terjadi. Maka ain ni dia boleh menyebabkan nikmat seseorang mukmin itu dibinasakan. Dengan ain. Ain itu sebagai sebab lah. Jadi dia baru puji, tengok kereta orang tu accident contohnya. Kadang itulah sifat masyarakat kita kan. Biasalah tu. Kadang bila kita baru beli gelang kan, orang perempuan kan. Baru beli gelang, pakai gelang. Bila bercakap dengan orang saja dia ngangkat-ngangkat tangan supaya dipuji kan. Kalau orang lelaki ni kadang baru beli jam baru ke, saja dia angkat tangan nak tunjuk jam baru. Ya? Kereta saja dia rem-rem kereta tu supaya orang tahu dia pakai kereta baru, motor baru, TV baru dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu lagi lah, nak raya tu kan, beli sofa barulah, tukar lansir barulah, tukar cat rumah barulah. Itu tak apa, tapi dia pergi war-warkan pula. Itu masalah dia. Akhirnya membinasakan. Dia tengok rumah dia baru tapi terbakar. Boleh jadi akibat ain. Jadi akibat ain. Jadi kita kalau boleh jangan biasakanlah puji. Anak-anak pun jangan biasakan puji anak-anak. Walaupun dalam psikologi barat dia kata anak-anak ni kena puji supaya dia ada self esteem yang tinggi, supaya dia ni, no, dalam Islam bukan begitu. Dalam Islam bukan begitu. Anak-anak ni kita tak puji secara berlebih-lebihan di hadapan mereka. Oh, pandainya anak ayah, pandainya ni, hebatnya, bagusnya. Itu bukan sistem dalam Islam. Bukan sistem dalam Islam. Kita tak pernah lihat hadis-hadis Nabi SAW yang mana apabila anak kalian melakukan sesuatu maka hendaklah kalian puji mereka. Tak. Tapi Nabi dan juga salafus soleh dan para sahabat mereka ajar untuk reward. Mereka ajar untuk reward. Tapi bukan pujian. Reward tu maknanya bila mereka dapat buat sesuatu maka direwardkan dengan sesuatu, diberi hadiah sesuatu, itu tak ada masalah. Tapi jangan biasakan diri puji. Kerana puji ni membinasakan. Puji ni membinasakan. Berapa ramai anak-anak yang waktu kecil dia genius dan sebagainya, akhirnya dapat liputan akhbar, dapat pujian, dapat macam-macam, dipanggil oleh menteri, dipanggil oleh Perdana Menteri, buat interview dan sebagainya, hebat, pandai, itu genius dan sebagainya. Akhirnya anak-anak ni rosak. Ada sebahagiannya memang rosak terus. Ada yang ni semua dapat liputan apa semua, hantar pergi UK belajar. Masa hantar pergi UK ni pakai tudung labu, pakai jubah apa semua. Akhirnya sampai ke UK, subhanallahilazim, rosak dia. Buka tudung dah, tak pakai tudung dah, pakai seksi dah dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Maka benda di hadapan kita banyak bukti-bukti bahawasanya pujian itu membinasakan. Maka khas untuk Nabi boleh dipuji. Kerana Nabi adalah ikutan kita. Tapi untuk kawan-kawan kita, adik-beradik kita, anak-anak kita, kurangkan pujian. Sebab pujian ni memang akan membinasakan. Meskipun dalam keadaan kita bergurau dan sebagainya, kita memuji tanpa niat apa-apa, tetapi pujian itu sendiri memang tidak digalakkan dalam Islam. Tidak digalakkan dalam Islam. Adapun kalau dipuji di belakang, itu tidak mengapa. Kerana kalau kita tahu orang puji kita di belakang kita, maka itu tidak menjadikan kita ni sama dengan dipuji di hadapan. Kita akan bertambah semangat dan sebagainya. Itu pun kena kurang lah. Itu pun kena kurangkan. Satu ketika ada seorang ni, dia pandai. Dalam satu kisah diriwayatkan, dia pandai, sangat pandai. Dia student yang sangat genius dalam keilmuan. Sehingga dikatakan bahawasanya dia bakal menjadi ulama yang besar. Maka sentiasa dipuji. Sehinggalah satu hari dia dah tak datang dekat kuliah. Kerana apa? Kerana dia dah rasa diri dia ulama besar.
maka dia pun berlagak sebagai alim di luar sana, menjadi ulama yang besar, sehingga akhirnya dia membinasakan diri dia dengan fatwa tanpa ilmu dan sebagainya. Maka akhirnya ulama yang menjadi gurunya itu pada asalnya mengatakan kepada anak-anak murid yang lain, antum madahu, kalian memujinya, ya, madahu, antum madahu, sehinggalah dikatakan bahawasanya madahuhu hatta zabahu, kata, kalian telah memujinya sehingga kalian telah menyembelihnya. Maknanya bila dia dipuji, maka dia rasa betul lah diri dia ni pandai, diri dia ni hebat dan sebagainya. Akhirnya dia diuji dengan perkara demikian. Maka dalam kisah-kisah yang kita nyatakan ni, kita tak sebut nama lah, tapi contohnya terlalu banyak yang boleh kita lihat, bahawasanya janganlah kita lebih-lebihkan pujian. Sebab tu dalam dunia media sosial sekarang, kalau kita tahu ada perkara-perkara kebaikan yang kita boleh share untuk kita dapatkan perkara tersebut sebagai kebaikan, share untuk kebaikan, tak ada masalah. Tetapi jangan dipuji dalam bentuk yang mana sehingga viral puji akhirnya membinasakan orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Kita harap moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita lah daripada sifat-sifat yang madmumah, daripada sifat-sifat riak, contohnya ujub, contohnya, dan mulai hari ini boleh kita ubah dah diri kita daripada sering memuji-muji orang, sering yelah, kadang-kadang kita puji orang pun sebab kita harap diri kita dipuji kan. Jadi itulah sifat manusia. Jadi kita kurangkan benda tersebut, dan jika kita di recognize, jika kita diiktiraf dengan sesuatu anugerah dan sebagainya, itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh untuk kita tahaddus bi nikmatillah, boleh kita untuk menceritakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam certain condition, untuk memotivasikan diri kita atau memotivasikan orang lain. Tetapi kena jaga hati dekat situ, kena lebih berhati-hati supaya kita tidak pula menjadi di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang timbul sifat mazmumah dalam diri dia sehingga dia merasakan dialah yang terbaik dan sebagainya. Itu dah sedikit selingan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Barakallahu fikum. Ada soalan ke yang berkaitan? Kalau tak ada soalan, ya saya. Maaf. Kalau Ya. puji guru pun sama juga. Puji guru, sama je. Sama je. Cuma puji guru tu macam mana bentuknya? Puji, pujilah puji. Kena tengok jenis pujian dia macam mana. Kena tengok. Dan jangan biasakan puji lah. Biasakan puji. Tapi kalau diberikan recognition, bukan puji tapi recognition. Recognition ni macam contoh, orang tu memang dia alim, dipanggil orang tu alim, tak ada masalah. Kalau orang tu memang faqih, dipanggil sebagai faqih, tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi maksud pujian kat sini ialah dia appraise kan. Appraise. Dia memuji. Contohnya macam orang tu dia faqih. Kemudian dia puji, tidaklah pernah aku melihat orang yang lebih faqih daripada engkau. Engkaulah yang paling faqih pada zaman ni. Itu pujian. Kalau dia sesuai dengan diri orang tu memang faqih kan. Jadi dipanggil orang tersebut al-faqih al-syaikh sekian-sekian. Salah sebab orang tu memang faqih. Dan itu tidak ada unsur pujian yang macam kita sedang ceritakan tadi. Itu nice, bukan dia praise dengan cara yang tidak digalakkan. Okey. Okey. Alright. Tak ada soalan lain Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لنا ولمشايخنا واجزهم عنا خيرا، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد